Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan satu topik khususnya untuk para wanita, iaitu tanda-tanda berhentinya darah haid. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, para ulama ada membincangkan antara tanda-tanda berhentinya darah haid boleh dikenal pasti dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kering. Sebagai contoh, sekiranya seseorang wanita itu memasukkan ke dalam farajnya kapas, kemudian ia mendapati putih bersih, maka cara ia berhenti adalah dengan kering. Kemudian cara yang kedua iaitu qassatul baida, sebagaimana yang diceritakan dalam satu hadis Bukhari diriwayatkan oleh pembantu Aisyah. Ia berkata, para wanita membawa kapas kepada Aisyah yang mana yang mengandungi cecair kekuningan, yang mereka bertanya kepada Aisyah tentang solat. Kemudian Aisyah berkata, la ta'ajjalna hatta tarayna al-qassatal baida. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk solat sehingga kamu melihat qassatal baida. Apakah qassatal baida? Iaitu benang putih seperti cecair putih yang pekat. Oleh itu, para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, sekiranya kita mendapati salah satu di antara dua cara ini, maka hendaklah kita mandi wajib. Kemudian disunatkan juga pada wanita, khususnya sekiranya mereka ingin mandi wajib, ialah mengenakan wangian pada badan dan juga pada faraj, sebagaimana dalam satu hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah, ketika Asma binti Yazid bertanya kepada Nabi SAW cara bersuci setelah haid. Kemudian Nabi SAW berkata, hendaklah seseorang itu mengambil air dan daun bidaranya, maka ia bersihkanlah sebaiknya. Kemudian hendaklah ia menuangkan air ke atas kepalanya, kemudian dia meratakan keseluruhan air ke kepalanya. Kemudian dia menuang lagi air, kemudian dia mengambil kapas, kemudian dia mengambil kapas yang dicelupkan ataupun dicampurkan dengan kasturi, kemudian ia membersihkannya. Kemudian Asma binti Yazid bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah cara membersihkannya? Kemudian Rasulullah berkata, subhanallah, kamu bersihkan dengan kapas itu. Kemudian Aisyah membisikkan kepada Asma binti Yazid, Nabi berkata, kamu ikut aluran darah. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, hal ini daripada hadis ini dia menjelaskan kepada kita bahawa Islam itu adalah sangat tinggi adab dan ketamadunan, sehingga kan wangian pada tubuh dan faraj ada dijelaskan oleh Nabi SAW. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, di sini timbulnya satu kekeliruan. Seandainya setelah kita mandi wajib tiba-tiba terdapat cecair kekeruhan ataupun kekuningan, adakah ia masih dianggap sebagai haid? Maka terdapat dalam satu hadis hadis Bukhari riwayat oleh Ummu Atiyah, kunna la na'ud al-qudrah wa sufrah syai'an. Atau dalam satu hadis riwayat Abu Daud, kunna la na'ud al-qudrah wa sufrah ba'da tuhuri syai'an. Kami tidak mengambil kira apa-apa untuk qudrah ataupun sufrah, iaitu cecair kekuningan ataupun kekeruhan selepas suci. Yang bermaksud bahawa sekiranya terdapat cecair kekeruhan ataupun kekuningan setelah suci, maka ia tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Oleh itu, para muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita boleh melaksanakan, sekiranya terdapat cecair kuning ataupun kering ini, maka kita boleh melaksanakan apa jua seperti mana orang yang wanita suci. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.